Okey, baik. Hari ni kita akan tengok latihan berkaitan dengan putaran lah. Seperti mana yang cikgu bagi tahu sebelum ni. Macam mana kita akan selesaikan soalan. Kalau soalan itu dia minta cari ataupun tentukan koordinat objek. Maksudnya cari objek jika diberi diberi pusat putaran, diberi sudut, diberi arah. Jadi di manakah kedudukan objek? Okey, di manakah kedudukan objek? Oh, dan juga diberi dalam gambar dia ni diberi image. Okey, diberi image. Sebab apa dikatakan image? Kalau kamu perasan semua tu dia ada koma kan? P, S, Q, koma tu maksudnya adalah image. Okey, jadi dalam soalan ini cikgu ambil daripada buku teks kamu lah, muka surat 230. Okey, 230 soalan nombor 4 tu okey. Jadi sekarang kita mencari, cikgu ulang kita mencari objek. Okey, objek, kita mencari objek. Inilah objek dia ni. Kita mencari di mana kedudukan P, Q, R, S jika kita dibagi pusat. Maknanya kita tahu pusat putaran dia, kita tahu sudut yang dia mahu dan kita tahu arah dia. Jadi di manakah kedudukan objek dia? Dalam ini dia bagi image. Jadi di mana asal dia? Contohnya P, ataupun P prime. Ini adalah image. Jadi objek asalnya di mana? Huruf P itu di mana? Di sini kah? Di sini kah? Di situ kah? Di sana kah? Kan? Sama juga macam Q. Ini Q, kalau Q asal dia, Q objek dia di mana? Ini adalah image. Okey, kita mencari di mana kedudukan Q. Yang asal itu maksudnya kedudukan objek dia lah. Okey, jadi kita akan tengok satu per satu. Yang pertama tengok yang baris pertama dulu. Okey, kita kena cari di manakah titik P, di manakah koordinat P itu. Mau tulis apa di sini ni? Jadi kena cari di mana kedudukan P. Okey. Okey, jom kita mulakan. Okey, langkah pertama. Kita tanda dulu. Okey, sekarang kita tengok baris pertama saja. Kita mau cari yang ini dulu. Jadi kita tengok mula-mula kita tanda dulu pusat putaran ini, pusat putaran bagi putaran untuk titik P lah. Okey, jadi pusat dia adalah negatif 2, 1. Jadi mula-mula kita hanya fokus kepada titik P dulu. Okey. Jadi kita tanda dulu negatif 2, 1. Negatif 2, 1. Di mana negatif 2, 1 dalam graf, dalam carta ataupun dalam sistem Caltest ini. Negatif 2, 1. Jadi cikgu tanda negatif 2. Okay, kita baca dia daripada ni daripada yang Pak CX dulu. Negatif 2, 1. Jadi okay, negatif 2 sini. Okay, 1. Jadi negatif 2, 1 bertemu di sini. Jadi cikgu tandakan dengan warna biru lah di sini. Jadi dia punya pusat putaran dia cikgu warnakan biru untuk situasi yang baris pertama. Okey. Step kedua, kamu ambil pembaris. Okey, ambil pembaris, kamu gariskan. Okey, kamu gariskan daripada pusat tadi tu yang negatif 2, 1 tadi tu, kamu gariskan ke image untuk P. Jadi inilah image untuk P, P prime. Kan P koma tu maksudnya image bagi P. Okey, kita gariskan. Kalau kamu gariskan lebih pun tak ada masalah. Okey, gariskan lebih pun tak ada masalah. Okey, jadi cikgu sambunglah sikit lagi. Gariskan lebih pun tak ada masalah Yang penting kita nak tahu P tu dekat mana. Okey, step yang berikutnya kamu tengok balik soalan dia. Okey, tengok balik soalan dia. Okey, dia kata sudut putaran dia 90 darjah. Okey, dia kata ikut arah jam. Maksudnya dari titik P, objek yang kita akan cari nanti tu, bila dia sampai image, pastikan arah dia arah jam. Jadi kita tengok soalan ataupun ni. Yang ini adalah image. Inilah akhir dia. Ini kedudukan akhir dia. Jadi kita nak tahu objek itu berada di sebelah mana? Sebelah sini? Sebelah sini ke? Ataupun sebelah sini? Jadi step yang pertama kita kena teka dulu. Kedudukan objek itu berada di sebelah sini ke sebelah sini? Dia kata tadi P itu mesti mengikut arah jam baru sampai ke P prime. Itu maksud dia. Jadi P prime ni adalah kedudukan akhir. Jadi kedudukan awalnya mesti ikut arah jam baru sampai P. Jadi mestilah kedudukan P itu berada di sebelah sini. Sebab kalau di sini tidak boleh lah. Kalau di sini contoh kalau kita kata kedudukan di sebelah sini, tak kisahlah sini ke sini ke sini ke, yang penting sebelah sini, kan arah dia kan ikut jam. Ini kan pusat putaran dia kan. Ini pusat putaran. Ini kalau kita kata objek berada di sini,
Kan dia sudah ikut arah jam. Arah jam kan ke sana macam ni. Macam tu kan? Arah jam macam tu. Jadi mesti P tu berada di sini. Di sebelah sini lah. Kita belum tahu lagi macam mana ni mau cari dia yang sebenar dia ni. Okey, kita kena teka dulu. Okey, kalau kamu kata P dia duduk di sebelah sini, tak kisahlah sini ke, sini ke, sini ke. Contohnya di sini. Kalau kamu kata P tu berada di sini, tapi kamu perasan ini P ni awal. P prime tu akhir. Jadi daripada awal pergi ke akhir, ini maksudnya lawan arah jam. Jadi dalam soalan dia mahu ikut arah jam. Daripada objek ke image mesti ikut arah jam. Jadi bermaksud P tak boleh berada di sini. P mesti ada di sebelah sinilah. Macam tu. Okey. Jadi P sudah tahu, kita sudah teka dia mesti sebelah sini. Dia tak boleh sebelah sana. Kalau ini pusat dia, ini pusat jam, mesti dia sebelah sini pergi ke sana. Supaya arahnya ikut arah jam. Kan? Okey. Jadi sekarang kita nak tahu. Jadi kita nak tahu macam mana kaedah dia. Jadi tadi step kita gariskan daripada sini ke pusat, daripada pusat putaran ke image kan. Jadi kita kasih lebihkan sikit lah. Okey, lepas tu kita nak buat macam mana nak tahu P tu, kita ambil jangka lukis. Kita guna sudut ni. Ni yang kita kena guna jangka lukis 90 darjah itu kita kena tahu di manakah 90 darjah. Jadi ambil jangka lukis. Okey, ambil jangka lukis, kamu letak. Cara letak tu, tengok saya buat ni, kamu letak macam ni. Tengok titik pusat putaran tu mesti berada di ni. Di jangka lukis kamu tu betul-betul di tengah tu, bukan di sini. Bukan macam ni. Di mana kamu punya titik ataupun lubang pada jangka lukis kamu. Kalau pakai lubang lah, kalau ada garisan tu di tengah tu, yang cross tu, yang ini di tengah tu, yang tanda bersilang tu. Okey. Jadi daripada tu, okey, kamu tengok dia ini garisan. Sebab tu saya kasih lebih tadi tu supaya kita nampak. Kalau kamu kasih pendek, kita tak nampak sudut dia dilanggar sudut apa kan. Jadi kita tengok, dia punya, kita tahu sudah P berada sebelah sini. Jadi pastikan jangka lukis protractor kamu, kita guna protractor. Protractor tu pembaris paruh bulat lah. Jadi kita tengok, dia mesti daripada kita tengok nilai dia kosong sampai ke sini. Jangan kamu letak terbalik tu macam yang macam ni. Contoh, kalau kamu salah letak, kamu akan letak macam ni. Salah lah, sebab kalau kita letak macam ni seolah-olah P tu berada di sini kan. Tapi kita sudah tahu tadi P mesti berada di sebelah sini. Okey, jadi cara kita letak tu pastikan betul jangka sudut ataupun protractor tu kita letak dengan betul. Jadi cara betulnya macam ni, kita letak macam ni. Sebab kita akan tandakan P tu di sebelah sini nanti. Okey, bila kamu letakkan, kita tengok daripada kosong. Jangan tengok 180, kita mau bergerak berapa darjah tadi, 90 darjah kan. Jadi kita kena daripada kosong pergi ke 90 lah. Jadi daripada kosong pergi 90, kalau cikgu boleh zoom lagi. Kalau boleh lah, harap-harap boleh lah ni. Okey, 0, 10, 20, 30, 40. Di manakah 90? Mestilah di sini kan. Jadi kamu tandakan dengan pensel. Saya tanda ni tak berapa tepat. Mana mungkin kamu guna buku kamu lagi tepat lah, buku latihan kamu. Okey. Okey, jadi kamu alihkan jangka lukis tu. Okey, alihkan dulu. Kita nampak tanda dia ni. Okey, kita ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Okey, ambil pembaris, kamu letakkan sambungkan dari pusat putaran tadi ke yang baru tanda tu. Tempat kamu baru tanda tu sini tadi kan. Jadi kita gariskan, saya guna warna pink supaya membezakan ini adalah garisan objek ni berada di mana. Jadi lebih pun tak apa. Kamu kasih lebih pun tak apa kasih lebih pun tak apa. Kita tak tahu lagi P tu di mana. Sama ada sini ke, sini ke, sini ke, sini ke. Yang penting dia di atas garisan ini. Nanti kita kena cari lagi Ini belum habis lagi. Jadi kita cuba tengok apa hasil dia. Dia jadi macam ni. Jadi kamu cek. Ini macam 90 sudah kan? Macam 6 sudah ni. Kamu tengok dia macam segi 4. Tergerak benda lain. Kalau kamu tengok dia macam segi 4 saja ni. Ni segi 4 tegak ni, maksudnya 90 lah sudah. Jadi kita sentiasa cek lah kita punya step itu. Takut ada yang tersilap Okey, sekarang ini masalah yang tinggal adalah kita mahu tahu saja P tu berada di mana. Di sini kah, di atas sini kah, di sini kah. Yang penting dia ada di atas garisan pink tu. Dia tak lagi ada di sini, dia tak lagi ada di sini. Tiada sudah, dia sekarang ni sudah berada di atas ini. Jadi kita mahu tahu macam mana dia tu, di mana kedudukan sebenar dia tu. Okey, macam mana kita buat? Okey, ada dua cara. Cara pertama cikgu gunakan pembaris. Okey, tengok cara pertama dulu. Kamu ambil pembaris, kamu letak, kamu ukur panjang dia ini sejak ni. Ukur panjang dia punya image ke pusat putaran. Ukur panjang dia. Okey, kamu ukur daripada pusat putaran tu, kamu ukur ke image ini, image daripada titik tu merah tu, okey, ke pusat putaran ni berapa panjang dia? Lebih kurang 7.2 lah kalau di
apps yang saya guna ni 7.2. Jadi kena sama panjang. Jadi ambil pembaris tadi, ambil pembaris tu kamu pindahkan supaya panjang dia 7 point berapa tadi, 7.2 cm daripada pusat ke garisan pink ni. Jadi kita gerakkan pembaris itu. Okey, kita gerakkan pembaris itu supaya dia sekarang berada di atas garisan pink. Okey, kamu tengok. Jadi kita mahu berapa tadi, 7.2 cm di sini. Jadi kita tanda. Tapi saya tak boleh tanda sini dalam apps ni dia tak bagi. Saya kena tanda jauh sikit. Kamu kena tanda sinilah jadi saya kasih jauhkan sikit lah ni. Saya kasih jauh sikit supaya saya boleh tanda dia punya tu. Okey, ni 0 hingga 7.2. Tandakan di atas garisan pink. Boleh sudah tanda di atas garisan pink. Okey, nampak ni tanda saya ni. Okey, alihkan pembaris. Jadi inilah titik yang dikatakan objek P di sini. Jadi saya warnakan dengan warna hijau lah ataupun warna biru lah juga di sini ni. Okey, di sinilah titik P. P adalah objek. Okey. Jadi kita dapat sudah jumpa titik dia. Jadi kamu labelkan P dan kamu kasih hitamkan sikit lah di sini. Saya guna pen biru, kamu guna pen apa-apa warna tak kisahlah. Jadi tandakan sikit buat tak lalatkan. Jadi labelkan huruf P. Jadi sini inilah koordinat image. Jadi titik P ni koordinat dia kamu baca sahaja. Oh, dia punya bacaan dia macam. Okey, kita tengok di mana nombor di paksi X dia. Ini paksi X kan? Ini paksi X. Jadi dia berada di nombor negatif 4. Jadi kamu buat koma, kamu buat kurungan, buat negatif 4. Okey, lepas tu paksi Y dia, tengok paksi Y dia kalau saya zoom. Okey, kalau saya zoom, ini paksi Y dia kan. Dia betul-betul berada di kosong ni. Ini 1 2 3 4, ini paksi Y kan. 1 2. Jadi kalau sini 2, sini 1, sini mesti kosong kan ni. Di sini kosong. Jadi tulis kosong di sini. Jadi negatif 4 nombor dia negatif 4 tu sebab dia berada di atas nombor negatif 4 paksi X. Dan kosong Y. Y itu berada di kosong. Ini 1, 2, 3, 4 ke atas. Ini negatif 1, negatif 2. Maka di tengah ni kosong lah bagi paksi Y. Jadi saya tulis kosong. Jadi jawapan dia saya tulis ini dalam kurungan kosong. Sorry, salah sudah. Dalam kurungan negatif 4, kosong. Ini adalah koordinat bagi objek P. Okey. Jadi kita cek balik adakah dia menepati soalan. Okey, kita cek balik. Okey, P pusat putaran dia kita cek balik negatif 2 1. Okey, ngam. Kita cek balik sudut dia 90 darjah ikut arah jam. Okey, kita cek daripada P pergi ke image, adakah ini ikut arah jam? Okey, ini adalah ikut arah jam. Pada titik ini, titiknya betul. Pada sudut apa tadi? 90 darjah. Okey, ni ngam sudah 90 darjah. Kita sudah ukur pakai protractor tadi ataupun jangka sudut tadi jadi inilah cara untuk menjawab soalan macam ni. Okey. Itu cara pertama. Okey, cara pertama. Maknanya kita ukur panjang dia ni, kamu hanya perlu ukur panjang dia ini daripada pusat ke image sama dengan panjang dari pusat ke sini. Jadi inilah objek dia. Jadi cara pertama kita ukur panjang dia. Cara kedua kita guna langkah sahaja. Tapi guna langkah tu saya tunjuk secara ringkas macam mana maksud langkah tu. Okey, cara dia guna langkah yang bentuk L. Guna bentuk L. Apa maksud bentuk L tu? Okey, bentuk L ni maksud dia, kita tahu sudah image di sini, pusatnya kita tahu sudah kan sebab dia bagi kan. Jadi kita kira langkah dia dalam bentuk L. Jadi 1 2 kan, 2 ke atas. Jadi bermaksud kalau 2 ke atas, sudutnya tadi 90 kan. Jadi bermaksud dia akan bergerak 2 ke kiri. Macam tu sebab sudutnya ini mesti 90. Ni daripada langkah ke langkah tu dia punya sudutnya 90 darjah kan. Jadi beginilah. Ataupun saya buat huruf L lah, lagi cantik, lagi nampak 90 kan. Jadi yang merah tu 1 2, alamak tak lurus sudah ni. Maknanya sini 1 2. Jadi ini kan 90 kan. Okey, itu langkah ke atas untuk yang ini. Jadi yang kedua kita kira langkah. Jadi tadi kita ada 1 2. Lepas tu dia bergerak ke sini. Ataupun saya guna L, dia akan jadi sini 1 2 tadi. Sini L macam ni kan. Jadi kalau tadi dia punya image dia tadi tu 1 2. Lepas tu dia bergerak ke kiri, maksudnya yang ini mesti bergerak ke bawah. Okey.
ke kiri mesti ke bawah. Kan, ke kiri mesti ke bawah pula sebab baru dia jadi 90 kan. Okey, jadi pastikan dia matching dengan sudut 90 tu lah. Okey, jadi kalau cikgu boleh ulang balik. Okey, cikgu boleh ulang balik untuk step yang untuk cara yang kedua. Okey, adalah kita kira langkah dia. Ini 1 2. Okey, yang ini kita gerak 1 2 sebab mesti 90 darjah dan macam ni kan, 90 darjah. Dan kita gerak ke kiri pula. Yang ini ke kiri lah, okay, ke image satu langkah ke kiri, yang ini mesti satu langkah ke bawah. Supaya 90 darjah kiri, bawah kan dia 90 darjah. Okay. Jadi kita dapat di mana? Ini satu langkah ke kiri, maksudnya satu langkah ke bawah. Jadi kita dapat juga jawapan yang di sini. Jadi buat tek lalat, tandakan P. Macam tu. Jadi ada dua cara, kita pulang pada kamu. Okay, ikut kesesuaian. Tapi kalau saya lebih suka ukur lah. Okay, ukur panjang dia ni sama panjang dengan sini, habis cerita. Tapi kalau kamu terpulang, saya tak kisahlah mana-mana yang kamu suka lah. Okay? Okay, cuba kamu buat yang ni, yang S dulu. Kita ambil arah yang sama macam tadi lah. Yang S dulu. S dulu. Baru kamu buat yang Q dengan R. Ingat tu arahnya lain sudah tu. Okay, jadi kamu buat S dulu. Cari dulu apa di sini, baru kamu teruskan Q dengan R pula. Okay? Okay, itu saja. Harap dapat membantulah sedikit sebanyak. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.